Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video yang mana Kapten Hafiz Firdaus Abdullah, pemilik channel YouTube Hafiz Firdaus Abdullah, telah membuat tomahan kepada saya dan yang paling penting dia telah trigger dengan mikrofon wireless saya ini, yang mana kita akan berbincang sekejap lagi. Saya telah lama tidak menonton channel beliau sebab beliau ini adalah seorang yang tidak mempunyai pengajian resmi agama tapi mengulas dan juga mengkritik asatizah-asatizah yang mempunyai pengajian resmi dan lengkap sehingga PhD seperti Dr. Aiman, seperti Ustaz Wadi Anwar, seperti Ustaz Engku dan ramai asatizah-asatizah yang telah komplit pengajian resmi, paling kurang pun degree, nak dibandingkan dengan pengetahuan dia yang dikatakan oleh dirinya sendiri bahawa tidak mempunyai pengajian resmi agama. Jadi seorang yang tidak mempunyai pengajian resmi agama hendak mengkritik orang yang telah mempunyai pengajian resmi agama bertalaki dengan guru-guru. Anda boleh bayangkan tak? Tapi apa yang saya nak ulas hari ini adalah berkenaan diri beliau yang telah trigger dengan wireless saya ni. Saya menonton video beliau itu pun sebab ada orang memberi link yang mengatakan bahawa Kapten Hafiz telah trigger dengan mikrofon saya ni. Jadi saya pun tontonlah. Saya tonton sehingga tahap dia telah trigger ni. Kemudian membuat beberapa tuduhan kepada saya. Setakat itu saja. Yang lain saya tak tengok lagi. Nanti saya akan tengok sehingga habis. Sebab saya mempunyai banyak poin-poin, banyak video-video beliau. Dah susun dah untuk saya respon. Tapi belum masanya sebab beliau ni hanya semut-semut saja kan. Jadi kita ada banyak isu-isu yang perlu kita huraikan dan expose terlebih dahulu. Beliau ni nanti last nanti saya akan kumpul banyak-banyak dan buat satu playlist khusus untuk respon kepada apa yang beliau keliru itu. Sementara tu di dalam description box saya letakkan 2 link playlist. Satu link playlist saya khususkan terhadap pembongkaran saya, expose saya terhadap cara ulasan Kapten Hafiz yang tanpa ilmu tu, yang mana mempunyai dilusi dan dia membuat falasi dan juga strawman sebelum dia mengulas. Saya khususkan satu playlist untuk menerangkan tentang perkara itu. Jadi apabila orang mendengar apa yang beliau ulas itu seolah-olah betul, tapi sebenarnya adalah berdasarkan kepada dilusi dan falasi serta strawman yang dia buat itu. Jadi anda boleh tonton dan anda akan faham. Satu lagi playlist, saya letakkan link juga di dalam description box, adalah tentang jawapan-jawapan saya terhadap tuduhan-tuduhan Kapten Hafiz yang mana memang ke laut dan juga memang tidak boleh digunakan itu. Boleh tonton sendiri berdasarkan playlist tersebut. Di dalam video yang beliau baru upload itu, beliau mengatakan bahawa saya membuat beberapa kesalahan akidah sebelum ni. Yang pertama yang beliau cakap itu adalah disebabkan kesalahfahaman beliau sendiri. Beliau tak faham apa yang saya terangkan. Beliau faham macam Z, saya cakap A, kemudian beliau mengatakan bahawa Z tu salah. Kemudian beliau war-warkan, kata Dr. Haris cakap Z. Sedangkan saya bercakap A. Nampak lari terus. Yang kedua, beliau berdasarkan kepada akidah dan kefahaman beliau yang beliau rujuk kepada Ustaz Firanda tu, Ustaz Firanda di Indonesia berkenaan dengan kalam Allah. Jadi beliau rujuk kepada Ustaz Firanda, mungkin beliau sendiri pun tak faham sebab banyak kesalahan-kesalahan yang beliau sebut walaupun berdasarkan fikrah tersebut, berdasarkan kepada akidah tersebut, banyak yang beliau salah. Jadi saya anggap beliau tak faham, beliau rujuk penulisan Ustaz Firanda, beliau pun tak faham, beliau ulas dan beliau kata saya yang menerangkan berdasarkan kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai salah. Saya menerangkan kalam Allah tu berdasarkan kepada kitab-kitab Asy'ariyah dan beliau rujuk Ustaz Firanda. Kita tahulah kan fikrah mana kan. Dan bila kita terangkan tak sama dengan kefahaman dia, dia kata kita salah. Kena faham dia ni tidak mempunyai pengajian resmi agama. Jadi kefahaman dia kita faham-fahamlah orang yang tak mempunyai pelajaran ni kan. Jadi bila tak sama dengan dia yang tidak mempunyai pelajaran ni, dia kata kita pula salah. Itu fikrah siapa tu? Kita tahu kan? Itulah namanya fikrah Wahabi. Bila fikrah Wahabi ni dia tidak mempunyai wasatiyah. Jadi bila tak sama dengan dia salah. Tak sama dengan dia bid'ah. Tak sama dengan dia syirik. Mereka hendak mengatakan kita ni sesat dengan mengatakan bid'ah.
Mereka nak mengatakan kita ni kafir dengan mengatakan kita syirik. Dia nak mengatakan kita salah dengan berdasarkan kepada kefahaman dia, tambah-tambah Kapten Hafiz ni, kefahaman dia yang tidak mempunyai pengajian resmi agama. Kena faham dulu itu. Jadi saya akan memberikan penerangan tentang banyak video-video dia yang mana keliru itu pada masa akan datang. Sekarang kita ada banyak isu-isu yang lebih besar yang perlu kita tumpukan dan kita terangkan dan kita expose kepada masyarakat. Jadi beliau ni seperti yang saya sebut, semut-semut je kita tengok lain lah. Kita akan tengok kemudian sebab saya anggap semua pendengar-pendengar adalah bijak-bijak belaka boleh menilai bagaimana seorang yang tidak mempunyai pengajian resmi agama ini membuat ulasan dan kritikan kepada orang lain. Patutnya kita awal-awal dah tolak dah, kan? Dah tolak dah apa yang dia cakap tu. Seperti jam rosak lah. Seperti jam rosak yang ada jarum tu, kita tahu walaupun dia rosak, jarum dia tu akan menunjukkan waktu yang tepat dan betul 2 kali sehari. Jadi memanglah akan ada perkara yang betul beliau cakap. Tapi seperti jam rosak lah, 2 kali sehari. Adalah sikit-sikit kan, tapi kebanyakan masanya adalah salah lah jam rosak kan. Kebanyakan masa salah, tapi menunjukkan waktu yang betul 2 kali sehari. Melainkan jam digital lah, kalau rosak tak nampak terus lah kan. Okey, sekarang kita kembali kepada mikrofon wireless saya ni. Beliau membuat tomahan bahawa saya telah membeli, telah membeli mikrofon ni sebab saya mendapat duit, mendapat pulangan yang banyak daripada video-video YouTube saya. Dan boleh membeli mikrofon wireless serta dia juga boleh notice, dia boleh nampak bahawa video saya lebih jelas katanya kan. Jadi mungkin gadget yang merakam video ini adalah baru juga kan. Dan beliau terus mengatakan tentang fulus kan, membuat semua ni berkenaan dengan fulus dan sebagainya. Apa yang beliau katakan ini, tomahan ini adalah satu fitnah yang jelas. Tapi kita boleh lihat cara yang beliau gunakan, iaitu mentohmah asatizah-asatizah lain dengan mengatakan bahawa asatizah itu, yang lain-lain dulu tu semua membuat dakwah berdasarkan sebab duit, sebab fulus, sebab masuk, sebab soru dan sebagainya. Saya ada membuat satu video daripada Dr. Mazhar pun membuat tuduhan macam tu juga kepada asatizah-asatizah kan. Jadi kita boleh lihat mereka ini apabila membuat ulasan, mereka suka mentohmah, memberikan persepsi, memberikan naratif kepada orang tentang perkara-perkara buruk sedangkan mereka tidak tahu hakikat tentang perkara itu. Jadi seperti yang kita tahulah, kepala pergi dulu membuat satu tomahan kepada orang ramai, kemudian ekor-ekor ni ikutlah membuat cara yang sama kan. Kepala cakap asatizah semua buat dakwah sebab fulus, sebab duit, sebab soru dan sebagainya, maka yang belakang-belakang ni pun ikutlah membuat cara yang sama. Dan termasuklah Kapten Hafiz Firdaus Abdullah ni, dia membuat tomahan yang sama dengan mengatakan saya membuat video YouTube ini untuk fulus kan. Jahat ni, jahat. Sebab tu kita kata bila nak mengkritik orang jangan jahat. Nampak? Dia buat jahat, saya terpaksalah balas dengan cara yang sama supaya dia boleh rasa sendiri penangan yang dia buat. Jadi ini adalah satu tohmahan dan fitnah jelas. Sebab apa saya kata fitnah? Sebab mikrofon wireless ini adalah sumbangan daripada orang yang mendengar. Orang yang mendengar video-video saya, kalau kita tahu daripada dulu video saya mempunyai masalah bunyi. Kan? Masalah sound. Ramai orang komen di dalam description box minta betulkan bunyi dan sebagainya. Dan saya juga banyak kali terpaksa membuat video dengan cara menjerit-jerit. Kan? Suara pun tak bestlah berjerit sebab kita hendakkan rakaman yang baik kan. Jadi ada orang telah terharu agaknya menghubungi saya. Tahu kan dalam tab about saya tu ada email. Jadi mereka menghubungi saya dan mengatakan mereka ingin menyumbang kepada saya. Jadi seperti yang kita sentiasa dinasihati, apabila orang ingin menyumbang, kita terimalah. Kita janganlah nak kata, alah tak perlu encik. Kita tak nak berlakon macam tu. Orang kata nak menyumbang, kita kata alhamdulillah, terima kasih kerana nak menyumbang untuk
memperbaiki kualiti terhadap rakaman video saya. Orang yang menyumbang ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana terbukti bahawa sumbangan anda ini telah menimbulkan keresahan kepada sesetengah orang. Bukan wireless mikrofon ni saja. Yang ni dia datang dengan dua mikrofon. Yang mana satu ini ialah kita buat untuk kalau ada live. Seperti dulu saya menggunakan mikrofon yang macam ni. Jadi kita lihat live tersebut dia banyak gangguan suara kan. Jadi sekarang dengan sumbangan ini, dua mikrofon ini, apabila saya membuat interview live dengan asatizah lain nanti, semoga ia lebih jelas dan mendapat manfaat kepada semua orang. Dan individu yang menyumbang ini juga bukan sahaja menyumbang mikrofon ini, kan? Beliau juga menyumbang gadget yang saya buat rakaman ini. Hebat Kapten Hafiz, dia boleh nampak kualiti video tu. Dia kata mungkin ini juga baru. Betul lah. Memang gadget yang membuat rakaman ini juga adalah sumbangan daripada individu tersebut. Ribuan terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Kerana sebelum ni saya hanya membuat rakaman berdasarkan handphone saya ni. Jadi memang kualiti video tak cantik. Tapi sekarang Kapten Hafiz dapat nampak kualiti video yang cantik. Hebat Kapten Hafiz ni. Selain daripada tu, individu tersebut juga menyumbang sound card. Bagi dia panas lagi, bagi Kapten Hafiz panas. Menyumbang ni juga. Ini juga adalah sumbangan daripada individu tersebut untuk saya buat live. Kan? Sebab apabila live kita perlu kontrol sound lebih baik kan. Jadi saya juga ada sound card ini untuk live dan lebih baik. Tapi saya jarang buat live. Tapi sekarang ni saya kena tengok-tengok balik lah bagaimana kita boleh buat live supaya lebih menarik dan engaging video-video saya nanti. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang yang menyumbang. Alhamdulillah. Ini betul saya cakap ini betul adalah satu sumbangan. Wallahi, semuanya sumbangan, saya tidak beli. Bukan daripada pendapatan video YouTube dan sebagainya sebab fulus atau sebagainya, bukan. Saya juga tidak meminta orang untuk menyumbang. Bukan seperti setengah-setengah YouTuber itu sila sumbang bagi nombor akaun kan. Kalau kita lihat setengah-setengah channel itu siap letak nombor akaun dekat bawah ni kan. Letak nombor akaun dekat bawah ni. Itu barulah betul untuk mendapat sumbangan. Untuk fulus itu barulah betul. Kan? Ini baru nampak mikrofon wireless ini dan juga video saya yang lebih berkualiti ini, dia dah tuduh sebab fulus. Kan jahat kan? Kan jahat kan? Dan memandangkan kita dah tahu bahawa akan ada golongan-golongan ni yang akan trigger dengan sumbangan-sumbangan orang untuk memperbaiki penyampaian saya, video saya, kualiti suara dan sebagainya. Dan kita tahu mereka dah terasa terancam dengan perjuangan dan juga exposure saya terhadap mereka ini. Maka jika ada lagi orang yang ingin menyumbang, bolehlah hubungi saya melalui email yang saya letakkan di dalam tab About di dalam channel YouTube ini. Okay, sekarang kita dah tahu bahawa mikrofon wireless ini adalah sumbangan daripada mereka yang prihatin dengan kualiti penyampaian saya dan juga menyokong perjuangan saya untuk expose fikrah-fikrah yang tak elok yang sedang membawa perpecahan di Malaysia ini. Mereka menyokong dan juga membuat sumbangan untuk memperbaiki apa yang saya sampaikan ini. Jadi apa yang Kapten Hafiz cakap itu, Kapten Hafiz Tohmah itu kan dah mendapat dosa free. Kan dah dapat dosa free. Kan? Membuat tuduhan macam tu, fitnah macam tu. Sekarang saya sebut dosa free kan. Nanti Kapten Hafiz pick up lah kesalahan ada dosa free. Kan? Itulah kan. Itu figure of speech. Itu pun dia tak faham kan. So okey. Tak apalah. Itu cerita lain. Tapi kita tahulah level Kapten Hafiz kefahaman dia memang seperti seorang yang tidak mempunyai pengajian rasmi agama lah. Kalau kita kata seperti Darjah 1, dia kata ni, tapi dia sendiri mengakui bahawa dia tidak mempunyai pengajian rasmi agama. Jadi ilmu dan kefahaman dia seperti orang yang tidak mempunyai pengajian rasmi agama lah. Kan? Okeylah, setakat itu dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.